Boleh? Boleh yang ni? Atau cikgu kena ulang semula? Tolong respon. Tolong respon. Boleh ulang nggak cikgu? Okey, cikgu ulang. Kalau minta ulang, cikgu ulang ya. Okey, cikgu ulang daripada awal lah. Okey, sebelum masuk soalan yang kedua. Okey. Alhamdulillah ya. Okey. Perhatikan segitiga yang ni ya. Okey, segitiga ini. Okey, kita ada AB. Kita ada BC, garis BC. Kita ada garis AC. Okey, kalau kamu tengok sudut ini mewakili kecerunan. Dia cerun kan, kecerunan. Okey, lepas tu kecerunan yang satu lagi ada satu di sini ialah theta 2. Okey, jadi kalau kita cakap kalau dia berserenjang, okey, kalau dia berserenjang bermaksud M1 darab M2. Okey. So jadi cikgu kita akan guna konsep tangent. Okey, untuk theta 1 tengok perhatikan tan theta 1 ialah bertentangan BC bahagi dengan bersebelahan AB. Okey. Lepas tu untuk mewakili sudut yang ini, kita akan tengok yang sudut di sini dulu. Theta ni, iaitu bertentang. Okay, tan theta 2 ialah AB bahagi dengan bersebelahan BC. Okay, tapi kita mau sudut di luar ni, kecerunan di luar. Sudut di luar. Merujuk kepada cerun, kecerunan. Cikgu ada masa cikgu. Okey, sekejap. Okey. Okey. Okey, sudah. Jadi apakah sudut yang mewakili untuk theta 2 ialah tan theta 2 adalah negatif kepada yang di sebelah dia di sini. So dia dapat negatif AB bahagi dengan BC. So jadi kalau kita pergi ke sini, cara kita membuktikan ialah kita akan buat beginilah. M1 darab dengan M2. M1 merujuk kepada tangent 1. Tan 1 darab dengan M2 kecerunan untuk yang negatif lah ya, yang di luar ni ya, ialah tan theta 2. Tan theta 1 adalah sudut dia yang ini. Ini yang cikgu bulatkan ya. BC bahagi dengan AB. Okey. Darab dengan yang ni, yang cikgu bulatkan ni. Negatif AB bahagi dengan BC. Okey, di sini kita boleh potong. Macam pecahan, 2 bahagi 4 darab 4 bahagi 2. Contohlah begini ya. So sama, ni boleh potong, ini boleh potong. Begitu. Satu-satulah. Kan? Sama lah macam ini. Ni boleh potong, ni pun boleh potong. Satu. Okey, AB dengan AB di atas. So satu-satu. 1 darab negatif 1 dapatlah sama dengan negatif 1. So jadi di situ kita tunjukkan sama dengan negatif 1. Itu sahaja. Boleh faham? Boleh? Boleh cikgu. Macam kurang faham tu. Kita teruskanlah ya soalan seterusnya. Nanti kamu tengok video cikgu lah balik ya. Ulang balik. Okey, soalan seterusnya. Okey, tengok sini ya. Okey, di sini kalau kamu tengok segi 4 begini, mesti ada konsep
berserenjang selari. Okey. Lepas tu okey, kita tengok apa dia ni. DEF, segi empat tepat. Okey. Sekejap Cari persamaan garis lurus DG dalam bentuk am. Okey, DG. Okey, persamaan yang inilah. Dia mahu kan? Persamaan yang ni. Okey. Untuk kita dapatkan kecerunan yang ini, DG, kita kena cari kecerunan yang ni dulu. Sebab ini kita tahu titik koordinat dia. So, cara dia ialah MDE, kecerunan DE, garis lurus DE adalah 7 tolak dengan 6 bahagi dengan 1 tolak 5. Kamu akan dapat berapa ni ya? Tolong sebut. Siapa dapat tolong kira. Tiada respon. Negatif 4, cikgu. Betul kan negatif 4? Berapa jawapan dia? 7 tolak 6. 1 per negatif 4. So, kita punya kecerunan negatif 1 per 4 lah di sini ya. So, jadi kalau 1 negatif 1 per 4, boleh bagi tahu cikgu berapa kecerunan yang berserenjang dengan yang ini. So, kecerunan untuk MDG sama dengan berapa? Berapa kecerunan di sini? DG. M dia berapa? M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Kalau kita ada negatif 1 per 4 darab M2 sama dengan negatif 1. Berapa M2? Berapa M2? Tiga. Hah? 3? Ini darab nih. Macam mana boleh dapat 3? Bagi jawapan dengan cikgu. Cuba kira sama-sama. Cikgu tunggu jawapan kamu. Negatif 3 per 4 tu. Negatif 3 per 4. Macam mana dapat negatif 3 per 4? 4, cikgu. Betul. Dapat 4. Dapat 4. Okey, cara dia ialah, kan ini negatif 1. Yang ini
ialah kamu terbalikkan. Darab, terbalikkan. 4 negatif 1. Sini ada negatif So, kalau negatif-negatif, dapat positif. So, 1 darab 4, 4 lah. So, jawapan dia 4. Ni kamu kena belajarnya. Ada yang salah tadi kan? Ada yang betul jugalah. Okey, dapat jawapan 4. Okey, kita tahu sudah. Kecerunan di sini ialah 4 yang DG ya. Kalau yang DE ni kecerunan dia ialah negatif 1/4. Okey, tapi kita tengok soalan. Okey. Okey, di sini kamu dapat markah sudah. Dapat yang ini. P1. Markah lah. Dapat markah 1. P1. Pengetahuan. Okey. Bentuk persamaan garis lurus. Guna formula. Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Okey. Y1 dengan X1 ini kamu gantikan dengan nilai yang melalui garis itu. Okey, contohlah kan cikgu bagi di sini, tengok mana koordinat yang melalui garis ini. Garis koordinat yang kamu tahu nilai dia. Koordinat D lah di situ. Kalau kamu nampak kan? Nampak D koordinat dia 1 dan 7. 1 ialah X, 7 ialah Y. So, jadi kita akan gantikan koordinat 7 dengan Y tadi itulah. 7. M kita sudah tahu. M ialah 4. Kecerunan dia 4 kan? 4. X1 ialah koordinat D. Yang terletak pada garis itu ya. D ialah 1. Kembangkan. Kita kembangkan di sini. Kamu akan dapatlah 4X tolak 4. Kembangkan. Lepas tu Y. Negatif 7 cikgu terus pindahkan di sini. Tambah 7. Dapatlah persamaan. Bentuk arm. So, 4X tambah 3. Dapatlah markah. Okey, di sini K1. K1 ni kamu dapat bila masukkan nilai pada persamaan. K1. Yang terakhir N1. Jawapan persamaan bentuk arm. Kamu dapat di situ, dapatlah markah. So, dapatlah full mark 3 markah. Okey, selesai soalan A. Soalan B. 1. Cari persamaan garis lurus EF. Mana EF? Okey, kita ada EF di sini. EF adalah selari. Bila selari dengan DG, automatik di sini M dia ialah 4. Kecerunan dia sama kan? Kecerunan. So, jadi kita boleh dapatkan persamaan garis lurus tapi dia dalam sebutan M dengan N. Okey, untuk soalan 7, soalan B ni markah dia sangat banyak di sini ya. 7 markah. Okey, tapi kalau yang atas ni mungkin markah dia ya. 2 markah lah. 2 markah. Okey, bentukkan persamaan garis lurus. Okey, cari sama juga guna formula yang ini. Okey, dia melalui dia mau M dengan N kan? So, jadi kita sama jugalah. Y tolak. Okey, ini Y1, yang ini X1. M. N ialah Y1 sama dengan kecerunan 4. X tolak M. Ada formula kan? So, dapatlah. So, Y 4X kembangkan tolak 4M
Yang ni cikgu terus pindahkan. Di sebelah tambah N. Siaplah. Inilah nama dia. Persamaan garis lurus dalam sebutan M dan N. Itu nama dia. Okey. So, siaplah untuk yang A. Okey, soalan 2 ni lah yang banyak markah sebab dia bagi tahu di sini. Cari nilai M dengan N jika luas segitiga. Luas segitiga DEF. Okey. DEF ialah 34 unit persegi ya. So kita mesti tahu formula dia ialah kita tahu formula luas kan 1/2 lepas tu koordinat kan 1 7 MN lepas tu 5 6 lepas tu 1 7. Ini macam mana kita mencari bentuk luas. Yang pertama, ungkapkan luas segitiga DEF dalam sebutan M dan N kan. So inilah dia punya formula, cara dia. So jadi cikgu buat di sebelah lah. Ada di bawah ni. Okey. Padamlah ni. Okey, kita mau mencari luas segitiga. Soalan B2 Soalan B2, luas segitiga DEF dalam sebutan M dan N. So formula dia 1/2, lepas tu modulus 1 7, lepas tu MN, lepas tu 5 6 1 7 semula. Balik Okey. Koordinat ni kita guna koordinat Koordinat D ialah 1 7. Kemudian koordinat E ialah 5 6. Lepas tu koordinat F ialah MN. Koordinat. Terbalik susunan dia. Kita buat dulu D, lepas tu E 5 6. Lepas tu MN. Okey. Dapat dah darab silang begini. Pertama ni. Okey. 1/2 modulus 6 1 darab 6 tambah 5 darab N 5N M darab 7. So tambah 7M. Tolak 7 darab 5 35. 6 darab M tambah 6M. N tolak 1 tambah N modulus. Okay, lepas tu kita ringkaskan. Okay, ini kalau tolak ni dia akan jadi sini negatif. Kita kembangkan sini negatif, sini jadi negatif juga, negatif lah. Okey, kita letak nombor dulu lah 7M tolak 6M. Kamu akan dapat 1/2 modulus 7M tolak 6. 7 tolak 6 1. So M lah. Okey. 5N tolak dengan N. Tolak N. 5 tolak 1 4 lah. So tambah 4M 4N.
Okey. Lepas tu 6 tolak 35. So kamu akan dapat 29. Okey, tolak 29. Okey. Okey, disebabkan dia modulus di sini, sini luas lah ini luas ya. Luas. Berapa bersamaan dengan luas ni ialah 34. 34. Okey, ada satu lagi untuk kita cari nilai. Okey, ini luas. Okey, dapatlah di sini ya. Sebab ini kita panggil ni tidak payah bagi letak ni lah. Okey, ni luas, luas. Okey, ini luas dalam sebutan M dengan N. Okey. Seterusnya soalan dia bagi dia bagi ni. Dia cakap seterusnya cari nilai M dengan N jika luas. Baru dia bagi tahu sini. Jika luas dia ialah 34. Okey. Okey, untuk kita cari luas, kita kena cari dia punya satu persamaan lagi, iaitu persamaan kecurunan. Persamaan kecurunan di sini. Kalau kamu perhatikan di sini, okey, ini cukup padam ya. Kecurunan dia di sini ialah 4. Kecurunan untuk garis ni 4. Jadi cara kita mencari kecurunan ialah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Kalau begitu kita akan buat 6 tolak dengan N bahagi dengan 5 tolak dengan M sama dengan 4. Kecurunan kan? Itu formula. So jadi kita cuba buat di sebelah. Disebabkan dia ada dua apa nama dia ni, huruf. Kita panggil inilah pembeli ubah kan, M dengan N ni. So jadi kita kena buat persamaan serentak lah. Persamaan serentak. So jadi kecurunan ialah tadi 6 tolak dengan N bahagi dengan 5 tolak dengan M sama dengan 4. Kecurunannya. So jadi 6 tolak N sama juga dengan, okey, ini pindah sebelah darab. Buat begini. 5 tolak M. Okey. Ni kembangkan. Basic ya. 20 tolak 4M. Okey. Kemudian negatif N. Ini pindahkan sebelah. So kamu akan dapat 20 tolak 6. 20 tolak 6, 14. Tolak 4M. Okey. Disebabkan ada negatif, cikgu mau jadikan dia positif. N sama juga dengan, kalau sini hilangkan negatif, di sini tukar juga. Kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Jadi begitu ya. 14 ni jadi negatif. So jadi 4M jadi positif. Letak di depan. Tolak 14. So dapatlah persamaan. Ini persamaan 1. Tadi ni kita ada satu persamaan ni kan. Okey, kalau kamu perhatikan di sini, disebabkan di sini ada modulus. Ada modulus, kita akan tukar nilai di sini. Kalau dia positif jadi negatif, kalau dia negatif jadi positif. Sebab dia modulus. Ni ya, cikgu bagi tahu balik semula. Ya. So jadi luas sama juga dengan 1/2. Cikgu hilangkan modulus. Cikgu akan jadikan dia yang negatif akan positif. So 29 positif. Yang positif M ni positif, ini pun positif jadi negatif lah. Negatif M, negatif 4N. Okey, luas kita tadi ialah apa tadi? 34. Okey, 1/2 29 M tolak 4N. Okey, di sini N ni ada N kan? Kita ganti.
Ini gantikan di N di sini. So, gantikan. So, cikgu akan tulis begini lah. 34 ni. 1/2 ni boleh pindah sebelah, darab. Jadi 68. 1/2 pindah sebelah jadi darab 2 lah. Okay, so jadi 29 tolak M tolak 4. N tu cikgu gantikan dengan 4M tolak 14. Oh, tidak sampai 14 . Okey. Okey, lepas tu kembangkan 16M 4 darab 14 kamu akan dapat, tekan kalkulator lah. Berapa cuba bagi tahu cikgu? RM56 cikgu. Okey, 56. Positif ke negatif? Kalau kamu perhatikan sini negatif di luar, di dalam pun ada negatif. So dia akan jadi jangan silap di sini ya. Dia akan jadi positif. Ya. Okey, so jadi 29 tambah 56 kamu akan dapat, kamu dapat berapa? 29 tambah 56. 85. Okey. Tolak 17 M. Tolak 17 M. Dapat ya. Sini 1 M, sini 16. So dapat 17 lah. Okey, kemudian 85 ni kamu pindah sebelah, dia akan jadi tolak. Negatif 85. Okey. Kemudian kamu boleh dapat sudah M. Sini dapat negatif 17. So di sini cikgu pindahkan terus. Negatif 17 M. So dapatlah M. Ya, M sama dengan 1. Okey, dapatlah M. Kemudian mau dapat N, masukkan di sini. Gantikan nilai M1 14. Dapatlah N. Okey, selesai soalan. Okey. Okey, boleh faham? Faham ya? Okey. Kalau begitu, kita teruskan. Titik R bergerak di sepanjang satu lengkuk bulatan yang berpusat. Okey, kita lukislah dulu ya. Ini. Kita lukis supaya nampak. Konsep locus ni kamu kena faham. Bulatan. Okey. Lepas tu ada pusat dari sini Q. Q32. Okey. Lengkuk bulatan itu melalui lengkuk bulatan. Bulatan ini, okey, cikgu tidak kemaslah bulatan cikgu ni . Dalam bulatan ini ada satu titik lah. Kita panggil ialah 60. Okey, 60. 0 tu Y. Biasanya terletak di mana ? Macam dia di bawah lah. Letak di bawah sini ya. Di paksi X lah ni ya. Ya, paksi X. Kalau 60 maksudnya dia terletak di paksi X. So paksi X sini 6 60. Ada. Sekejap. Faham kan, Dek?
Okey. Di bawah lah. So jarak dia ni, kamu kena tahu jarak. Jarak kita akan dapat. Okey, lagi satu apa lagi dia tanya sini. Dan T H4. Kita tidak tahu T tu di mana. Dia melalui juga, tapi dia di atas lengkuk tu jugalah ya. H4. Cuba letak situ je lah ya. Okey. Persamaan lokus bagi titik R. Untuk cari lokus, kamu kena tahu jarak dia lah. Formula lokus ialah jarak kan, iaitu X tolak X1. X1 tu, yang X1 ni merujuk yang Q ni ya, di pusat dia ni lah. Okey, kuasa 2. Okey. Lepas tu Y tolak Y1 kuasa 2. Sama dengan jarak dia. Inilah jarak di sinilah. Okey, jarak dia tu ya. Sama dengan jarak. Cikgu tulis jarak lah. Okey, jarak tu kita mau cari, kita kena cari Q dengan S ni lah. Cari jarak dia senang lah. X dulu kan, X. Cikgu cari jarak dulu. 3 tolak 6 kuasa 2. Lepas jarak tambah. Sekejap cikgu tengok formula semula. Di dalam tolak. Okey. Di dalam ni tolak. Lepas tu di luar ni tambah. Kena ingat ni tu ya. Tambah. Lepas tu 2 tolak 0. 2 tolak 0 kuasakan 2. So di sini kamu dapat. Cuba bagi jawapan cikgu yang ni. Cuba bagi jawapan. Dalam bentuk set ya. Berapa nilai di dalam? Apa jawapan? Dapat jawapan? 13 cikgu. Okey, 13. Dapat sudah, sini 13. Jarak dia. Kemudian kita masukkanlah. Okey, X ni X lah. Ini kita mau cari persamaan lokus sudah ya, persamaan lokus titik R tu. So, R itu bergerak. Okey, R ni bergerak melalui semua lengkuk ni lah ya. Inilah kita panggil lokus. Okey, bergerak di lengkuk ni lah. Itu bang. So jadi apakah persamaan lokus bagi titik R? Okey. So X tolak 3 yang Q ni ya, rujuk kepada Q ni. 3 kuasa 2 tambah Y tolak Q juga 2 kuasa 2. Jarak dia lah. So kita sudah cari jarak sini kan, set 13. Okey, so lepas tu okey, kita akan buat di sini. Kalau kamu perhatikan di sini, kalau ada set dengan set ni kita boleh potong. Potong. So hilang lah. So kita akan tulis semula. Okey, cikgu. Okey, di sini kamu dapat markah sudah ya. Mencari jarak ni. Ini dapat markah. P1. P1. Pengetahuan lah cari jarak. Okey, kemudian kamu tulis yang ni dapat sudah. K1.
Lepas tu kamu kembang-kembang dapatkan jawapan persamaan locus, baru dapat 1. So dapat 3 markah lah di situ. Okey, kita kembangkan di sini x. Kembangkanlah ya. Kamu tengok dulu. X kuasa 2. Lepas tu yang kedua kita darab 2 darab x darab negatif 3. So dapat negatif 6x. Lepas tu negatif 3 kuasakan 2. Dapat tambah 9. Okey. Lepas tu y pula. Tambah y kuasa 2. Lepas tu 2 darab y darab negatif 2. Negatif 4y. Lepas tu 2 kuasa 2. Negatif 2 kuasa 2 dapat 4 lah. Positif. Sama dengan 13. Kamu pindah-pindahkan tempat. Kamu dapatlah ni ya. Dapat jawapan ya. X kuasa 2 tambah y, susun dia. Susun semula. Tolak 6x. Tolak 4y. 9 tambah 14 tambah 4, 13. So automatik kamu akan dapat, pindah sebelah pun jadi akan sini ada 13. So kosong lah. Kamu kira semula. Kamu akan dapat. So inilah jawapan persamaan locus. So dapatlah N1 di sini. Okey, boleh. Dapat? Okey, seterusnya. Nilai-nilai H. Okey, kita sudah dapat persamaan locus kan? Okey, H ni, koordinat H adalah terletak pada lengkuk garis bulatan locus ni. So dia melalui garis locus locus lah, persamaan locus ni. So kamu gantikan sahaja nilai H ini ialah X. Letak di X. 4 ini Y kan? Ganti di tempat Y. Kemudian kamu akan dapat persamaan lah.